Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Dengan Cikgu Aisyah lagi. Kelas Matematik Tambahan tingkatan 4 fungsi kuadratik. Okey, kita akan bincangkan standard kandungan 2.1 persamaan dan ketaksamaan kuadratik dengan standard pembelajaran 2.1.3 menyelesaikan ketaksamaan kuadratik. Okey, mari kita lihat. Ketaksamaan kuadratik. Okay. AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okay. Ini adalah bentuk kuadratik. Semua sudah faham. Mesti tahu, mesti kenal kuadratik ni ada kuasa tertinggi pemboleh ubahnya ialah kuasa 2. So kalau kita guna X, so AX kuasa 2 tambah BX, X ni kuasa 1 dan C ni X ni kuasa sifar. Okay. Jadi dia susun tu, ini dalam bentuk susun tu mengikut menurun lah. Descending kuasa 2, kuasa 1, kuasa sifar. Okay. Bila dia kata ketaksamaan, tengok simbol ni. Kat sini simbol dia lebih kecil atau sama dengan sifar. Kalau persamaan kuadratik, AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan sifar. Sekarang ketaksamaan kuadratik, simbol dia kurang atau sama dengan sifar. Okay? Ini saja ke? Begini saja ke? Tak. Boleh juga, boleh jadi kuadratik itu lebih besar atau sama dengan sifar, kurang daripada sifar ataupun lebih daripada sifar. Okay, ini simbol-simbol ketaksamaan lah ni. Bila ada simbol-simbol lebih besar, lebih kecil ataupun sama dengan simbol tu, dia merupakan ketaksamaan kuadratik. Okey, terdapat 3 kaedah yang boleh digunakan untuk menyelesaikan ketaksamaan kuadratik. Okay. Kalau persamaan kuadratik pun ada 3 hal itu kan. Pemfaktoran, rumus kuadratik, penyempurnaan kuasa 2. Okay, untuk ketaksamaan kuadratik ni, apa pula kaedahnya? Kaedah yang pertama, lakaran graf. Yang kedua, kita boleh guna garis nombor. Kaedah ketiga, kita boleh guna jadual. Okey, mari kita lihat, kita perhatikan, kita belajar tiga-tiga kaedah tu. Kita lihat contoh 5, ini merupakan contoh daripada buku teks. Cari julat nilai X bagi ketaksamaan kuadratik 2X tolak 1, X tambah 4 besar atau sama dengan X tambah 4 menggunakan kaedah lakaran graf. Okay, apa step pertama kita perlu buat? Kita hendaklah jadikan dia dalam bentuk macam tadi. AX kuasa 2 tambah BX tambah C besar ke kecil ke daripada sifar. Okay, so kita buat tu dulu. Lakaran graf after kita dah dapat bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Jadi kita kena kembangkan 2X kuasa 2 dan 2X darab 4 jadi 8X tolak X. Okay, betul lah. Okay, 8X tolak X ialah 7X. Okay, dan tolak 4. X bawa sebelah, 4 bawa sebelah. Dapat ni. Okay. Kemudian selepas dipermudahkan, kita dapat 2X kuasa 2 tambah 6X tolak 8. Semua nombor genap. Jadi kita boleh pemudahkan juga. Kita dapat X kuasa 2 tambah 3X tolak 4. Okay, ini adalah cara biasa, cara pemfaktoran biasa. Okay. X tambah 4, X tolak 1. Okay, sekiranya di dalam bentuk persamaan kuadratik, okay, apabila X tambah 4, X tolak 1 sama dengan sifar. Okay, ini dalam bentuk persamaan kuadratik. Begini, kita akan dapat nilai X sama dengan negatif 4 dan X sama dengan 1. Ini merupakan, kenapa kita buat persamaan kuadratik? Sebab kita nak cari persilangan dia pada paksi X. So, kita akan dapat X sama dengan negatif 4, X sama dengan 1. Daripada sini, baru kita boleh lakarkan graf. Okay, lukis graf Of course, graf kita senyum sebab positif. Samaan kuadratik kita ataupun ketaksamaan kuadratik kita positif. Jadi, lukisan graf kita adalah senyum. Kemudian kita akan buat
satu paksi X. Okay, garis persilangan antara graf dengan paksi X tu, titik-titiknya ialah titik negatif 4 dan 1. Ini fungsi dia. Kita faktorkan ni. Kita nak letak nilai dekat sini. Nilai dekat persilangan X. Okay. Kemudian, ini paksi X. Tengok ketaksamaan kita. Dia kata lebih besar atau sama dengan sifar. Maksudnya ni paksi ni. Paksi X ni untuk nilai Y dia adalah sifar. Okay. Dan lebih besar. Lebih besar maksudnya ke arah atas lah. Positif. Kalau ke bawah, negatif. Kalau ke atas, positif. That means kalau ke atas, lebih besar daripada sifar. Kalau ke bawah, kurang daripada sifar. Okay. Tapi sekarang ni ketaksamaan kita adalah antara graf tersebut dengan paksi X. Okay. Kalau dekat sini, bahagian tengah-tengah ni, ini paksi X, ini graf. Jadi hubungan mereka berada di tengah-tengah ni kat sini. Betul tak? Dia berada di bawah paksi X. Kita nak yang lebih besar daripada paksi X lah. Dia ke atas paksi X. Sebab dia lebih besar daripada sifar. Ingat cikgu cakap bila positif dia bahagian atas. Kalau negatif bahagian bawah. Sekarang dia nak positif. Jadi ini graf kita. Ini paksi kita. Jadi bahagian sinilah. Dia berhubungan. Macam tu. Nampak tak? Begini. Ada lagi tak? Daripada sini. Katakan cikgu mula daripada kanan ni. Ni dan paksi X. Paksi X. Paksi X. Okey, ini positif. Tiba-tiba dekat sini. Dia bersama dengan paksi X juga. Tetapi dia berada di bahagian bawah paksi X. Jadi tak boleh ambil ni. Yang ni boleh. Antara paksi X dengan graf tersebut. Nampak tak cikgu buat? Antara paksi X dengan graf tersebut. Dia berada di bahagian positif. Di atas paksi X. Jadi, nilai-nilai X itu, julat nilai X itu, berada ke kanan nombor 1. Maksudnya nombor 1 boleh, nombor 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh dan seterusnya boleh. Maksudnya ke arah kanan. Kalau ke arah kiri, sifar boleh tak? Tak boleh. Sifar tu berada dekat bahagian bawah. So tak boleh. Sampailah dia negatif 4. Bila dekat negatif 4 ni, dia dah naik atas balik. Dekat bahagian positif. So kita boleh ambil. Okay. Dia berada di sebelah kiri negatif 4. Maksudnya negatif 3 tak boleh. Negatif 4 boleh, negatif 5 boleh, negatif 6 boleh dan seterusnya. Maksudnya dia ke arah kiri. Maka julat-julatnya ialah tulis X lebih besar atau sama dengan 1. Maksudnya bermula daripada 1, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ataupun lebih kecil daripada negatif 4. Bermula daripada 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7 dan seterusnya. Jadi cara penulisan julat tersebut mestilah terpisah sebab dia berada pada arah berbeza. Nampak tak? Yang ini tak ada. Tengah-tengah tak ada. Jadi mereka tidak boleh digabungkan. Cara penulisan julat mesti berpisah. X lebih besar atau sama dengan 1 dan X kurang atau sama dengan negatif 4. Okay, untuk soalan B, garis nombor. Kita nak cari julat X tu menggunakan kaedah garis nombor. Actually cara dia sama juga. Kita kena buat pemfaktoran tadi untuk dapatkan nilai persilangan ataupun ialah nombor persilangan dekat paksi X tu. Macam kita dah buat tadi, kita dapat X sama dengan negatif 4 dan X sama dengan 1. So kita lukis garis nombor. Satu garis. Okay. Cikgu bagi dua bahagian tu, satu negatif 4, satu lagi 1 lah. Jadi dekat sini, bahagian sebelah kiri negatif 4 ni, kita pilih apa-apa nilai sebenarnya pun boleh. Maksudnya bahagian sini, apa nombor yang ada yang terdapat dekat bahagian kiri ni.
Negatif 5 boleh, negatif 6 boleh, negatif 7 boleh, negatif 10 pun boleh. Apa-apa nombor lah yang berada di bahagian sini. So, cikgu pilih yang terdekat dengan negatif 4, negatif 5. So, cikgu masukkan dalam ni, dalam faktoran ni tadi. Nilai X dia negatif 5 tambah 4. Okay. Lepas tu yang satu lagi negatif 5 tolak 1. Kita akan dapat nilai dia negatif 1 darab negatif 6 dapat positif 6. Okay. Kita dapat positif, nilai positif. Bila nilai positif, that means bahagian atas. Seterusnya, ambil nombor yang berada di antara negatif 4 dengan 1. Mana-mana nombor boleh. Negatif 3 boleh, negatif 2 boleh, negatif 1 boleh, sifar boleh. Semua boleh. Cikgu pilih negatif 1. Negatif 1 masukkan dalam bracket tu, kita akan dapat negatif 1 tambah 4, 3 darab dengan negatif 2, kita akan dapat negatif 6. Nilai negatif. So, nilai negatif kita tanda dekat sini, negatif. Negatif bawah kan? Yang terakhir, sebelah kanan sekali, kita ambil apa-apa nombor yang berada dalam kawasan ni. Okay, katakan, cikgu ambil nombor 3. Apa-apa nombor yang lebih daripada 1 kan? So, nombor 3, 3 tambah 1, 4. Darab dengan 2. Dapat positif 8. So, positif 8 bahagian positif lah. Tadi dah tahu kan? Kalau positif di atas paksi. Kalau negatif di bahagian bawah. So, maka bahagian yang positif ni kita ambil sebab apa? Dia nak positif. Simbol ketaksamaan dia adalah lebih besar atau sama dengan sifar. That means positif. Jadi kita ambil yang positif. Okay. Kalau positif, dekat bahagian tu dia mengarah ke sebelah kiri. Jadi kita kena tulis X kurang atau sama dengan negatif 4. Sama juga dengan yang sebelah kanan ni. Kita akan tulis X lebih besar atau sama dengan 1. Yang negatif tak nak. Seterusnya, yang C. Ni salah bukan B, C dah. Okay, cari julat nilai X menggunakan jadual. Kita buatlah satu jadual. Jadual julat nilai X. Actually dia sama je macam dengan garis nombor. Kat sini kan, X kurang daripada negatif 4. X lebih besar daripada 1. And then yang tengah-tengah tu dia between. X di antara negatif 4 dengan 1. Jadi kat sini, kalau negatif 4, okay, apa nombor yang kurang daripada negatif 4, kita pilih 1. Katakan negatif 6. Negatif 6 tambah dengan 4 dapat negatif 2. So, nilainya negatif. Untuk yang nilai bracket yang kedua, X tolak 1, tadi negatif 6 kan? Negatif 6 tolak 1 dapat negatif 7. Juga negatif. Negatif juga. And then, tadi negatif 6 dengan negatif 7. Negatif dengan negatif akan menjadi positif. Okay, bila kita darabkan dulu kan, ni nombor negatif, ini nombor negatif. Negatif dengan negatif akan dapat positif. Okay, nombor yang tengah-tengah, kita ambil satu nilai X yang berada di tengah-tengah. Katakan kita ambil sifar. Okay, sifar tambah 4. Jadi 4. Sifar tolak 1 jadi negatif 1. Okay. Yang ni positif, yang ni dapat negatif. So, oleh kerana satu positif, satu negatif, positif darab negatif kita menghasilkan negatif. Yang ini pun sama, ambil nombor yang lebih besar daripada 1, katakan kita ambil nombor 2, so 2 tambah 4 dapat positif 6, 2 tolak 1 dapat positif 1. Jadi positif darab positif menghasilkan positif. Jadi dah nampak kan jawapan dia yang mana? X kurang daripada negatif 4 dan X lebih daripada 1. Dia nak yang positif, kita kena ambil yang positif. Maka, X kurang atau sama dengan negatif 4, X lebih atau sama dengan positif 1. Okey. Sekian untuk video kali ini. Pesanan dia pastikan menguasai contoh-contoh dalam video ni. Okey.
Jadi lepas ni kita akan teruskan kepada 2.2. Sekian untuk kali ini. Selamat maju jaya. Bye-bye.